Ada orang jumpa saya ni baru ni. Ustaz, saya nak beli satu van. Saya tak nak buat apa. Van tu saya nak jadikan sebagai van jenazah. Saya tak nak buat apa. Kurang-kurangnya orang guna ustaz, saya dapat pahala 1 qirat. Oh, saya kata 1 qirat macam mana? Kan dia gunakan jenazah, saya tak boleh iring. Van saya akan iring. Saya kata berlambak. Saya pergi jabatan kerajaan. Datang masuk dengan tie. Lepas tu dia orang bagi tahu. Tulis senarai. Ni yang amat berhormat, yang ni yang berhormat. Kita nak ceramah pun kontrol. Kontrol tuan-tuan. Tak boleh nak hantam. Tapi kalau kita masuk tak kenal, ikut suka aku hantam ikut suka ya. Tapi kalau masuk kita tengok ada. Kan? Ada YB lah. Pening tuan-tuan. Kita nak hantam. Lagi dia salam tak kait lagi habis aku tuan-tuan. Tapi kalau tak ada, kita boleh hantam ikut suka kita. Sebab tu tuan-tuan, ni Muawiyah ni khalifah. Kan? Kerajaan Umayyah. Hebatlah. Dia minta nak mati atas lantai lah. Kerana apa tuan-tuan? Tengok. Namun dia tetap berkata, tidak, lekas turunkan aku, letakkan aku dekat tanah ni. Mereka pun mematuhi arahannya. Sebab saja mereka merebahkan Muawiyah di atas lantai. Dia menyingkap pemaidani. Tu, tuan-tuan, orang dulu buat macam kemah ni, letak pemaidani lah. Dia selok pemaidani tu. Dan meletakkan pipinya di atas tanah sambil menangis seraya berkata, sungguh benar firman Allah. Dia baca Quran. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Apa kata? Apa firman Allah SWT yang dibaca oleh Sayyidina Muawiyah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya akan kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini juga dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Siapa nak dunia dapat, kan? Tak rugi pun. Itulah orang-orang yang baik memperoleh bahagian di akhirat kecuali neraka. Tapi di akhirat esok rugi. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sebab tu tuan-tuan, dunia nak, tapi jadikan akhirat. Orang kata, ustaz, saya duk ulang benda ni macam mana? Dunia nak jadi akhirat. Saya tak kisah. Tuan-tuan ada duit banyak, jadikan duit tu sebagai akhirat. Ada orang kata, malah sejak mengaji ni, saya bisnes nak tutup. Ada orang jumpa saya. Dia ada restoran sampai 6 restoran. Jumpa saya, ustaz. Malah ustaz, sejak mengaji ni nak tutup restoran. Saya tak tutup. Biar restoran tu kita berkembang. Gunakan duit itu untuk akhirat. Betul tak? Banyak tuan-tuan surau-surau. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi, saya nak cerita sikit tentang baru ni dia orang viral kan. Kata apa? 10% daripada duit derma. Ingat tak? Di masjid di Pulau Pinang, dia ambil oleh kerajaan, bukan kerajaan negeri, ambil majlis agama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di Pulau Pinang, tanah-tanah tu, kebanyakan orang Melayu nak jual tanah tu di tepi masjid. Jadi siapa yang beli? Orang bukan Islam. Bila beli tuan-tuan, masjid tu duduk satu masjid. Yang lain tu semua orang bukan Islam. Macam mana kita nak imarah masjid ni? Sebab tu majlis agama ni, dia orang buat macam mana? Ambil 10% daripada derma setiap Jumaat. Untuk beli tanah-tanah ni. Dijadikan sebagai tanah wakaf. Jangan benda yang baik kita sokong juga, tak baik jugalah. Kan, jadikan sebagai tanah wakaf. Maksudnya dibeli, maksud diwakaf kepada surau. Jadi surau masjid tu boleh buatlah. Kembangkan masjid ke, nak buat tanah kubur ke, nak buat aktiviti apa. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi dekat Pulau Pinang, satu masjid, kaulat semua ni semua bukan Islam. Siapa nak semayang masjid tu? Tu yang tuan-tuan pergi semayang Zuhur, memang ramai sebab ada quarters jabatan kerajaan, pejabat. Tapi waktu maghrib tak ada orang. Sebab kawasan tu bukan kawasan Islam. Jadi azan, dia orang azan kuat-kuat. Memang dia orang komplain lah. Sebab orang Islam tak ada. Ada pun 2 orang, imam dengan Tok Bilal lah. Tok Bilal azan dia kuat. Allah kemalau. Mamak azan. Orang komplain lah. Siapa nak semayang 2 orang lah. Bukan. Sebab tu tuan-tuan, macam mana? Maka ditubuhkan 10% duit masjid dia ambil. Ada JK marah. Sedangkan duit masjid tu tuan-tuan, duit orang derma. Dia orang nak simpan bagi banyak.
Seronok bila tunjuk penyata tu. 1.2 juta. Siapa kumpul? Aku lah. Hasilnya duit tu untuk orang, infak untuk imarah. Buat program. Jadi tak ambil duit tu 10%. Untuk apa? Untuk beli tanah-tanah ni. Kadang-kadang masjid-masjid ni tuan-tuan, Allah daif. Kalau tuan-tuan pergi tengok dekat kawasan Pulau Pinang, aircon pun tak ada. Tak sama dengan masjid Al-Falah. Baru ni banjir tenggelam tak? Dah, Alhamdulillah. Masjid orang masjid hebat ni tuan-tuan. So tengok kereta pun dia bawa depan ni. Kereta tuan-tuan kan? Masjid Al-Falah kan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab duit tu digunakan. Jadi tuan-tuan, kita nak ambil kesempatan ini. Duit kita gunakan untuk akhirat. Duit banyak, tak ada masalah. Guna untuk akhirat. Ada orang jumpa saya ni baru ni. Ustaz, saya nak beli satu van. Saya tak nak buat apa. Van tu saya nak jadikan sebagai van jenazah. Saya tak nak buat apa. Kurang-kurangnya orang guna ustaz, saya dapat pahala 1 qirat. Oh, saya kata 1 qirat macam mana? Kan dia gunakan jenazah, saya tak boleh iring. Van saya akan iring. Saya kata berlambang. Dia duit banyak, tak nak buat apa. Jadi nak buat van jenazah. Saya pun ambil van tu, saya wakafkan dekat satu masjid dekat Padang Serai. Van pun dalam 30-40 ribu lah. Jadi dia tukar semua. Dia Alhamdulillah dapat pahala. Ni duit tu nak ada. Kalau tak ada, macam mana kita nak beli van kan? Macam mana kita nak imarah masjid? Gunakan dunia tapi untuk akhirat. Tak ada masalah tuan-tuan. Abdul Malik bin Marwan. Ni khalifah yang paling tawaduk di antara khalifah di zaman kerajaan Umayyah. Di samping Khalifah Umar Abdul Aziz. Ni Abdul Malik bin Marwan ni. Abdul Malik Marwan ni seorang khalifah dinasti Umayyah. Ketika akan meninggal dunia, dia mati umurnya muda tuan-tuan. Dan dia merintah lebih kurang dalam 2 tahun lebih lah. Tak silap saya. Dunia menangis. Meninggal dunia menangis lalu berkata, alangkah celakanya aku sekiranya aku dahulu menjadi tukang cuci ya. Sebab bila jadi tukang cuci, tak banyak soal. Kan tuan-tuan datang cuci masjid, habis balik. Tuan dapat pahala dah. Kalau tuan-tuan jadi pengurusi masjid macam mana? Nak tengok semua. Kuliah ada tak ada. Siapa penceramah. Kan? Semua kena atur. Banyak lagi. Itu baru pengurusi. Cuba jadi yang atas lagi. Ini senang dia tak bagi aku tukang cuci ya. Datang, cuci. Habis cuci, balik. Dia dapat pahala lah. Tuan-tuan nak tukang cuci tak? Mana kita nak yang atas. Tapi yang atas banyak persoalan. Dia tak bagi aku jadi tukang cuci ya. Maksudnya menjadi rakyat biasa. Bukan sebagai khalifah. Sebab tu orang offer saya jadi yang berhormat, saya tak mahu. Ni dia berkata, Ustaz, PRU 15, garanti menang. Saya kata kenapa? Perpaduan ummah. Saya kata aku tak mahu. Susah tuan-tuan, susah. Jadi yang berhormat ni susah. Saya nak datang kuliah ni pun mungkin tak datang dah. Ni tak berhormat pun tak datang. Sibuk tuan-tuan. Allah Akbar. Dia sibuk. Tak sempat dah. Ni saya datang semata-mata kuliah ini ni. Tidak kat seluruh hentam saya. Tolak semalam tuan-tuan. Pukul 5. Pukul 11 pagi. Sampai sini. Jam mata. Sampai dekat Seliriba jam. Masuk lorong biasa. Lorong tikus lah. Atas lagi. Jam lagi. Masuk. Lain kali tak ada tikus lah. Memang semua jam. Tunggu aja lah. Bertawakal lah pukul berapa nak sampai tu. Alhamdulillah sampai pukul 8 malam. 11, 8 malam. Berapa jam? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam. 9 jam. Semata kuliah 1 jam. Tuan-tuan. Tuan-tuan tak datang kurang jam je mbah. 18 jam je. Saya pernah tuan-tuan masa mengajar di Pulau Ketam. Balik tuan-tuan hari raya Cina. Bertolak tuan-tuan pukul 11 pagi. Saya sampai pula 11 pagi balik. 24 jam. Jam. Allah Akbar, raya Cina. Masa tu mengajar di Pulau Ketam. Di Kelang. 24 jam. Kira memang tak boleh dah, tak boleh gerak. Berhenti tepi tu. Semua pakat tidur. Saya pun tidur lah. Tidur-tidur tengok-tengok. Kereta depan tu tak bergerak juga. Sama lah. Tidur lagi dah. Tidur lagi. Subuh semayang. Lepas tu nampak bergerak. Bergerak. Tengok-tengok, ya Allah. Telefon pengetua. Halo, bos. Saya tak boleh sampai. Kenapa? Saya jam. Dia tak apa. Bukan saja you jam. Gua pun jam juga. Dia kata. Hari tu sekolah 3 orang guru dah.
Dengan pengetua, dengan fikir, semua tak pergi. Jam semua. Allah Akbar. Seronok juga buat selalu macam tu. Aduh. Allah Akbar. Kat mana pergi ni? Ni nak cerita kata tuan-tuan. Khalifah Marwan ni jadi rakyat biasa. Dia jadi rakyat biasa. Kaum muslimin yang berada di sekelilingnya menangis ekoran mendengar kata Abdul Malik bin Marwan. Ini seorang khalifah yang tawaddu'. Nah, khalifah yang hebat, yang bertakwa kepada Allah. Bukan senang nak cari orang macam ni, tuan-tuan. Allah berfirman, "Fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun." Mereka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Maka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Maksud dia, apa yang kita buat dunia ni tidak menolong kita akhirat. Ni dia kata, apa yang kita buat tak tolong kita. Kata Sa'id bin Musayyab, ini seorang waliullah. Mendengar perkataan Abdul Malik, dia memberi komen, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mereka, para pengusaha jahat, lari kepada kami sebagai para ulama ketika mereka ditanya oleh kematian, sedangkan kami tidak lari kepada mereka pada saat itu. Ni dia kata, apa? Penguasa yang jahat ni lari daripada ulama. Maksud dia penasihat. Ulama ni tolong nasihat lah. Dia kan disebut umara. Ulama dan umara. Kena seiring. Tolong nasihat. Bila nasihat, kita akan ada jalan lah. Macam tuan-tuan lah kan. Saya ceramah ni. Kadang-kadang orang tengok video, orang tolong nasihat saya. Ada dalam hentam. Dia hentam lah. Tapi kita anggap sebagai nasihat lah. Macam baru ni saya silap sebut. Tasbih kafarah. Kan? Kafarah. Bukan kifarah. Saya sebut tasbih kifarah. Ada orang, Ustaz silap sebut Ustaz. Saya tengok, Alhamdulillah aku silap sebut. Memang nak sebut kafarah. Tasbih kafarah ingat tak? Menutup, hari kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Bukan kifarah. Kafarah dengan suratul As. Saya sebut kifarah. Ada orang hentam saya. Bukan hentam, nasihat lah. Saya pun tengok. Kifarah tak betul. Kaedah bahasa. Tasbih kafarah. Tu. Tapi kita tak apalah, kita tengok. Oh. Bukan jadi dah hentam. Dia bagi dengan apa? Dengan Arab lagi. Saya betul. Gue betul lah dia ni. Ni bukan hentam ni. Tapi memang hentam lah. Nak tegur kita kan? Sebagai nasihat. Orang hentam kita. Bisa kan? Kalau kita semua betul. Ada orang datang. Ustaz, bagus Ustaz. Yang tu bukan. Takut ain. Tak ada ain. Jaga tuan-tuan. Kalau ain orang ni dia puji. Tapi hati dia keji. Ustaz bagus ya Ustaz. Dalam hati mampu dia. Ni. Takut yang tu ain. Ain tu lah banyak ustaz yang kena. Jaga orang kena. Sebab tu kita kalau budak-budak. Kan saya cerita tuan-tuan. Pegang budak kan. Comelnya. Tapi hati kita sebut apa? Hidung kembang cempak dia. Tu ain tu ain. Ain tu yang bahaya. Ain tu kena ain. Ain ni. Orang banyak ain. Sebab tu saya sebutkan bila u'izu bi kalimatillahi tammah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ni doa ni. Kalau tuan-tuan ada cucu ke anak, tuan-tuan tolong doa. U'izu bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimahmu yang sempurna. Wa min syarri kulli syaitani wa hammah. Daripada syaitan yang celaka. Wa min kulli ainin lammah. Daripada mata yang mencela. Maksud dia tengok. Dia cela. Tapi mulut dia sebut elok. Macam tu lah ustaz-ustaz. Ada orang kata ustaz kuliah, ustaz bagus. Tapi kadang dia kutuk. Dia sebut benda baik, tapi dia kutuk. Ni banyak ustaz-ustaz yang kena. Bila kena ain ni tuan-tuan, jaga tuan-tuan. Saya cukup takut tuan-tuan. Macam tu lah. Apa yang berlaku kat anak-anak kita, kat ustaz-ustaz. Biar dia untuk tak bagi. Kita boleh betul. Daripada duk puji kan. Kutuk bila tak apa. Sampai masa dia akan kenang juga. Bila kita tak ada esok kan. Bila tak ada esok dia orang pasang balik lah. Kan. Radio apa? Tu rakaman tu kan. Pasang balik YouTube tu. Macam tunggu ni Abdul Aziz kan. Masa hidup orang kecam. Tapi bila dia mati orang ulang balik. Dia dapat pahala tak? Dapat pahala Jadi kalau boleh tu gambar saya tu jangan sama. Pusing sama tengok ni yang dah ni. Sebab dia orang pun nak mati juga. Jadi pasang YouTube. Oh mak aku ada dalam tu. Ataupun tuan-tuan tengok dalam kubur. Ada juga agama aku dalam ni. Dapat pahala kita kan. Sebagai bekal kita. Amalan kita tuan-tuan. Sebab tu. Sikit lagi. 7 minit. Sejam ya tuan-tuan. Datang jauh pun sejam ya. Sebab mereka tidak sedar. Dan tidak mahu mengambil berat nasihat yang berikan. Melainkan menjelang waktu kematian tiba. Bila saat nak mati masa tu.
Sebab tu bila saat ni kita nak mati ni, cakap apa pun kita terima dah. Dialah, dulu tak mau ingat. Masa hidup ni kalau sedekah banyak-banyak, masa tu dia nak kata apa? Ambil semua. Memang dia tak nak dah. Betul tak? Yang tu bukan milik dia dah. Milik siapa? Milik waris untuk faraid. Kita sebut apa kereta tu no? Kalau ambil lah wakaf. Memang dia tak naik dah. Dia nak mati lah. Dia akan naik kereta jenazah tu. Dia tak nak lah ambil. No, duit banyak no? Biar ambil semua. Sebab tu kata ulama, pada saat itu kalau dia nak wakaf, tak boleh tunai. Sebab apa yang ada tu bukan dekat milik dia dah. Milik waris untuk faraid. Sebab tu tuan-tuan jangan ingat dah. Kalau kita ada harta, kalau boleh hebah siap-siap. Jangan wasiat. Wasiat mulut, wasiat bila mati dia akan jadi faraid. Tetap faraid. Hebah siap-siap. Hebah macam mana? Tanah ni saya nak bagi dekat anak saya nombor 1. Hebah siap-siap, tukar nama siap-siap. Bila ada tukar nama, tu nama hebah. Hibah-hibah. Kita panggil hebah, orang utara panggil hebah. Hibah-hibah, kita hibah siap-siap. Tapi kalau sebut mulut, harta ni bagi Kak Along, yang ni akan jadi faraid. Ataupun kita sebut, tak apalah harta ni bagi sama rata walaupun lelaki perempuan. Tetap faraid juga. Ni mak saya wasiat ni sebelum dia mati ni, adik saya dengar. Tak pakai. Tetap faraid. Sebab tu kakak, tak salah buat faraid siap-siap. Tak macam-macam. Tak ada, bagi habis-habis. Tonton. Bukan apa. Ni. Bagus, soalan yang bagus. Okey, Yan. Harta tu jadi faraid. Tiba-tiba kita duduk ramai-ramai. Kan? Kita ada 6 orang. Ada lelaki 2, perempuan 4. Patutnya yang perempuan dapat 1/3 lah. Tapi abang-abang ni 2 kata, tanah ni walaupun kami dapat banyak, tapi tanah ni usaha ayah. Ayah kita ni tetap ayah kamu juga, wahai adik-adik. Aku cadang, aku nak bagi sama. Abang ni pun kata, sama dengan aku. Boleh, kita bagi sama-sama kata. Sebab abang ni pun kaya-kaya semua. Dia kata kalau bagi pun, sama. Kita bagi. Yang tu tuan-tuan atas persetujuan. Jangan bersama. Tak ada masalah. Tapi jangan pula. Adik minta, mana boleh? Tanah ni, ayah, sama. Nak sama-sama. Minta tak boleh. Tapi kalau bincang, setuju nak bagi sama rata. Tu boleh lah, tak ada masalah. Kita tukar nama apa, bagi sama. Atas persetujuan. No problem. InsyaAllah. Tapi kalau boleh, tuan-tuan kena ingat bila mati mak ayah kita, pertama tuan-tuan nak buat apa dulu? Clear hutang. Anak-anak tolong. Assalamualaikum yang lelaki. Ayah saya dah meninggal. Kalau ayah saya berhutang, ada hutang dengan tuan-tuan, tolong tuntutkan saya. Selesaikan hutang dia. Sebab ruh ayah ni tak terangkat naik ke langit. Selesai hutang dia dulu. Yang kedua apa? Fidyah puasa. Kalau ada puasa yang tertinggal, tolong clear fidyah dia. Fidyah puasa. Bukan fidyah solat. Solat tak ada fidyah. Ada orang kata, ustaz ni, ayah saya tinggal solat ni lebih kurang dalam 2 tahun ni fidyah. Itu nama bukan fidyah, tu pediah. Tahu tak pediah orang utara kata? Pediah sapu kat dia. Fidyah solat tak ada. Okay, dia tanggunglah. Kita minta ke Allah, Allah ampun dosa dia. Tapi fidyah puasa kena clear. Kita clearkan fidyah puasa. Yang lain apa? Tunaikan badal haji. Ada orang tak buat. Ayah dia tak buat haji. Tolong tuan-tuan, cari duit, clearkan badal haji dulu. Bagi dia dapat haji. Badal haji ni tuan-tuan tengok, kalau 1,500 tu bohong. Tuan-tuan kena 1,500 tuan-tuan dah ingat, orang yang nak pergi di Mekah tu, dia kena bayar 900 ringgit untuk dapat visa. Yang duduk di Mekah, kena bayar visa tuan. Bukan boleh duduk Mekah, duduk Arab Saudi, boleh tunai semua. Tak, dia orang pun kena minta visa juga. Tapi bukan furada lah, furudu. Kena minta juga. Tidak kalau semua pergi, jam dia pun kontrol juga. Jemaah haji Arab Saudi, dia akan parking kereta. Naik melalui LRT tu. Dia akan naik LRT. Dia orang bukan boleh naik bas ikut suka. Tak boleh, dikontrol. Yang naik bas, jemaah haji seluruh dunia. Ya. Jemaah haji Arab Saudi, parking, naik LRT. Dia akan tunjuk visa tu naik LRT. Dia orang dikontrol dengan naik LRT. 1 juta. Maksudnya satu musim 1 juta aja. Kalau semua sekali, pakai tak wukuh lah tuan-tuan. Sebab jemaah haji setiap tahun dibenarkan menunaikan hanya 4 juta saja.
Jemaah haji Malaysia 26,000 mengikut penduduk. Sekarang penduduk kita 33. Maka ditambah tu yang jadi furoda tu sampai 36. Tapi 2 tahun lepas 2017 46. Sebab apa? Banyak YB pergi jumpa duta. Duta ni bagi lah. Bila duta bagi jadi 46,000. Tu yang wukuf tuan-tuan. Allahu Akbar. Tidur tepi jalan, tong sampah. Jemaah haji Malaysia. Tidur tepi tong sampah, saya tengok lah. Pakcik daripada mana ni? Tabung haji. Tidur tepi sampah. Yang tak tahan masa nak mandi. Satu tandas 2,000. 2,000 orang satu tandas. Kami kan package mahal sikit lah kan. Kira satu tandas tu 200 orang lah. Okey lah. Tu pun tak tahan. Nak pergi berak ni. Penuh ni. Kemut tak boleh. Kemut dah tuan-tuan. Di ujung tabuk dah. Duk pegang macam ni lah. Allahu Akbar. Nak sampai kat kita ni. Sampai saya tengok. Taik penuh. Nak berak tu. Allah. Campur semua dengan Filipina lah apa. Taik penuh ni. Saya kata, ya Allah, aku nak berak macam mana ni. Kita pula kena cuci dulu. Jenis berak tak mahu cuci ni susah tuan-tuan. Cuci dulu. Dah lah taik di bawah nak keluar dah. Cuci dulu. Tolong cuci dulu tuan-tuan. Dah habis baru lah. Tu baru 200. Cuba bayang satu tandas 2,000. Pakai berak penuh ni. Cuci tak cuci. Allah, orang perempuan masuk. Ni cuci ni. Basuh baju. Dah lah beratur panjang ni. Dia boleh cuci relax. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayanglah yang nak berak nak terkencing tu. Sampai isteri saya kata, abang ni macam mana? Nak terberak tak tahan? Saya kata, beraklah plastik. Berak. Kumpul, ikat lelok tak tepi. Kalau siapa buka, nasi lemak lah itu. Main dengan ramai ni, tak tahu nak buat apa lah, tuan-tuan duduk sana. Tak tahulah. Yang paling tak tahan nak buang najis lah. Yang lain tak apa, makan free. Tuan-tuan duduk, tak payah orang datang bagi. Makan tak ada masalah. Tapi nak berak, kencing. Satu tandas 2,000 tuan-tuan. Allah, tak tahu. Saya ingat masa tu, 2017, suhu 55 darjah Celsius. Mati ni dalam setiap 5 saat. Dan tengok, mati. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Matilah, ya Allah, matilah. Tengok, mati jatuh. Tak tengah duduk jalan tu. Ada orang tu dia, duduk kan sana tu adalah jual-jual lah, duduk pegang. Jamil, tunjuk kat bini dah. Jamil, dia menjatuh. Mati. Dalam hati tak, aku pula lah. Allahu Akbar. Masa tu, tuan-tuan tengok, senang sungguh masa wukuf. Lagi mati, tengah duduk tidur, baca-baca Quran. Allah. Sebab apa? Sebab dosa tak ada dah. Kan, al-umratu ila kafaratu lima bain. Allah ampun dosa. Itu mudah mati nak. Tapi bila balik Malaysia, susah sikit nak mati lah. Tapi sana mudah sungguh. Saya tengok, ya Allah, mudah kadang duduk jalan, tawaf kan. Jatuh, mati. Kadang dia lintas. Kami duduk di Sepalah tu. Lintas. Kereta hantam sikit dah. Mati. Allah, tuan-tuan, mudah sungguhlah mati. Aduh, tak tahulah. Kan? Sebab apa? Dosa tak ada. Dosa tak ada, tuan-tuan. Sini. Kamu ni. Oleh itu, orang yang bijak adalah orang yang mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian. Tidak terberdaya dengan usia muda dan nikmat kesihatan. Tuan-tuan nasihat muda, alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, semasa muda ni lah, masih ada umur lagi ni. Kan? Bila dah naik 50, naik 60, dia dah beza dah. Tuan-tuan. Beza sangatlah ibadat kita nak buat. Tak larat tuan-tuan sebenarnya. Tambah-tambah orang perempuan kan. Orang perempuan tak apalah, masa muda dia dah haid. Bila haid, dia boleh rehat. Bila rehat, mayang lagi. Suami tanya, tak apa, pukul 2 bangun. Kadang-kadang dia tak solat. Yang ni, yang naik 50, dah menopause. Tak larat dah. Lutut pun goyang lah. Kan? Bila lutut goyang, kita nak bangun, tak larat dah. Jadi macam mana nak buat? Solat tak larat, tunai yang wajib. Sebab apa? Yang lain tak larat. Tambahkan dengan zikir. Buat yang zikir, yang senang. Yang boleh kita, ibadat ni buat juga. Sebab nak solat ni tuan-tuan nak kena bangun. Bangun kan. Sebab akhimus salah, dia suruh berdiri. Walaupun tuan-tuan boleh duduk, tapi kalau boleh awal tu berdiri dulu. Allahu Akbar. Berdiri dulu. Sebab apa? Akhimus salah, berdiri solat. Kecuali memang tak boleh berdiri dah, baru duduk. Berdiri dulu, duduk. Nak solat tak larat, buat benda yang lain. Ibadat yang lain.
Zikir. Zikir tak perlu berdiri. Tuan-tuan duduk ni zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi apa? Sedekah. Sedekah tak perlu berdiri. Tuan-tuan duduk boleh. Lagi apa tuan-tuan? Quran boleh baca. Lagi apa dapat pahala? Duduk majlis ilmu. Duduk je. Dapat pahala. Cari yang boleh kita dapat tambah. Ketika usia kita dah naik 50 lah. 50 lah. Tapi kalau 50 pun duduk. Walah, panjang lagi umur kita. Tuan-tuan nak tahu umur kita panjang tak panjang, tuan-tuan tengok mak ayah kita. Kak selalu mak meninggal umur berapa? Ada lagi? Berapa agak-agak? 60 lebih. Ayah? Berapa? Tuan-tuan campur bagi 2. Campur bagi 2. Campur mak ayah bagi 2. Campur mak ayah tu. Okey, mak berapa? Ni ramalan. Ramalan. Angkat tak puas hati lah. Campur bagi 2. Itulah umur anak. Dia tak akan pergi lebih pada tu. Katalah umur ayah kita 80. Kan? Umur mak mati 70. 150 bagi 2. 75 lah. Paling kuat pun. Tapi kalau... bagi 2. Bagi 2. Itu ramalan lah. Ada ramalan. Tapi semua mati, hidup ajal ketentuan Allah lah. Tapi dia tak macam tu aja, dia tak lebih. Macam saya mak 70 kan. Ayah 80, 150 lah. Jadi insya-Allah aku 75 lah. Kira 51, panjang lagi. Sempatlah tukar kereta baru. Tak betul? Dah panjang dah, lebih dah. Oh, dah lebih. Oh, alhamdulillah, itu namanya. Tuhan bagi bonus tu, alhamdulillah. Saja aja. Okey, tuan-tuan sikit lagi. Dalam riwayat yang disebut dalam hadis Umar Al-Khattab menyampaikan khutbah Jumaat kepada kaum muslimin. Tiba-tiba dia menangis sehingga para jemaah yang hadir ketika itu menjadi hairan melihatnya. Setelah khutbah dan solat Jumaat selesai, mereka langsung menghampirinya. Mereka menanya apa yang terjadi pada dirinya. Umar Al-Khattab berkata, pada saat aku menyampaikan khutbah itu, aku teringat mimpiku semalam. Aku bermimpi melihat seekor ayam rum mematuk diriku sebanyak 3 kali. Keesokan harinya aku terus menanyakan takwil. Tengok, mimpi boleh ditakwil. Orang yang pakar mimpi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Ibnu Qayyim, ada tafsir mimpi. Tafsir mimpi. Saya baca, kalau contohnya kan, kalau tuan-tuan mimpi naik benda tinggi. Naik benda tinggi sama naik bukit ke apa ke, naik pokok ke. Dia takwil apa? Tuan-tuan akan dapat sesuatu yang memurahkan rezeki tuan-tuan. Ni. Kalau jatuh. Jatuh tuan-tuan, dalam tafsir mungkin keluarga tuan-tuan seorang akan meninggal. Tafsir mimpi. Ibnu Qayyim tuan-tuan baca lah. Kalau mimpi contohnya kena potong. Potong satu. Tuan-tuan, apa yang kita hajat mungkin tak dapat. Tak ada lah, tapi takwil lah. Ni dia jumpa takwil. Kepada Asma binti Umais Al-Qasamiyah, isteri Ja'far. Dia memberitahuku bahawa seorang lelaki bekas hamba sahaya akan membunuhku sebanyak 3 kali tusukan. Oleh itu jika aku benar terbunuh dalam masa terdekat itu, aku pasrah kamu kepada Allah. Aku wasiatkan kamu supaya supaya sentiasa bertakwa kepadanya. Aku titipkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia tidak akan pernah mensia-siakan sesuatu yang dititipkan kepadanya. Selepas itu Umar pun pulang. Sebab apa tuan-tuan? Dia mimpi ayam rum, kan ada taji tu. Macam ni. Apa ni maksud dia? Sayyidina Umar akan dibunuh. Ditikam 3 kali oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Mimpi tu benar tuan-tuan. Sebab Nabi pun dah sebut dah bahawa Umar kamu akan mati dibunuh. Dan pernah berlaku wabak taun. Sayyidina Umar ni sampai nampak macam nak mati lah. Sahabat pergi jumpa, wahai Umar, ingatlah la ilaha illallah. Dia kata apa? Aku takkan mati dengan penyakit ni. Dahsyat Umar. Sebab tu Umar ni disebut sebagai pendahulu wahyu. Apa yang wahyu nak turun tu, Umar bagi pendapat seiring dengan wahyu. Sebab tu Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Dahsyat Sayyidina Umar. Sehingga kan dia lalu tuan-tuan, Iblis tengok. Ni, kelibat Sayyidina Umar, lari. Dahsyatnya. Kita nama Umar juga. Tapi tak boleh pakai tuan-tuan.
Tu Umar Al-Khattab. Sebab tu Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, di saat dia ni mimpi ni, rupanya betul tuan-tuan, di saat solat subuh, datang Abu Lu'lu'ah mentikam dia daripada belakang. 3 kali tembus. Tu hebatnya Sayyidina Umar. Kesipkan harinya pada Sabtu pagi, Umar Al-Khattab mengimani solat subuh berjemaah. Seperti biasa dia membaca surah Yusuf. Baca surah Yusuf tuan-tuan. Ketika membaca surah Yusuf itu, sehingga sampai pada ayat yang membicarakan tentang kisah Nabi Yaqub, yakni ayat yang membunyi wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwal kadhim. Dan Yaqub berpaling dari mereka. Anak-anaknya saya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi memutih kerana kesedihan. Dia adalah orang yang menahan amarah terhadap anak-anaknya. Nabi Yaqub AS ni tuan-tuan, dia menangis apabila Nabi Yusuf dibuang dalam perigi. Menangis sampai buta mata. Punya dahsyatnya sayang kepada Nabi Yusuf. Kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, jangan pergi ke Gaza, pergi ke tebing barat. Tuan-tuan akan jumpa satu masjid, nama Masjid Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam masjid tu ada 5 kubur. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Rifqah dan Siti Hajar. Siapa pergi? Tapi sekarang ni masjid itu telah ditawan oleh tentera Israel. Yang boleh tengok kubur hanyalah Rifqah, Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Ishaq, satu lagi Siti Hajar. 4 saja. Yang lain ni Nabi Yaqub, Nabi Yusuf semua duduk dalam tempat Israel dia kawal. Dulu saya pergi 2 kali tuan, sempatlah pergi tengok makam Nabi Ibrahim AS. Makam Nabi Ibrahim di bawah, dia orang tebuk macam lubang. Boleh tengok sebesar ni lah makam Nabi Ibrahim. Yang boleh tengok makam Nabi Ishaq, Siti Hajar dengan Rifqah, isteri daripada Nabi Ishaq. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf tak boleh tengok langsung. Dia orang kawal. Kecuali pada 1 Muharram. 1 Muharram nanti, 1 September nanti, dia akan buka 10 hari. Jadi masjid tu boleh masuk. Boleh tengok mana saja. Termasuk juga Masjid Aqsa. Bila 1 Muharram, dia kena buka kepada Israel. Israel kena boleh masuk. Sekarang ni, tolak ansur lah. Sebab tu Nabi Yaqub ni tuan-tuan, hebat tak hebat, dia menangis sehingga buta matanya. Buta kerana apa? Mengenang Nabi. Dia baca lah, menunjukkan apa? Saat kematian dia. Tu Sayyidina Umar. Umar langsung menangis, suaranya terputus daripada membaca surah Yusuf, dan seketika para makmum yang ada di belakangnya juga menangis. Tatkala Umar rokok, datanglah Abu Lu'lu'ah, seorang majusi, dan terus menikamnya dengan sebuah pisau sebanyak 3 kali tikaman. Tengok, dia mimpi tu seperti mana satu firasat lah. Tuhan bagi ada. Ketika itu Umar hanya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia sungkur di hadapan mihrab sebagai syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Sayyidina Umar digelar sebagai 3. Pertama, pendahulu wahyu. Yang kedua, syahid mihrab. Yang ketiga, Umar Al-Faruq. Menjadi pembeza di antara yang baik yang salah. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Abdul Rahman bin Auf, kita sambung bulan depan insyaAllah. Yang depan lah. Ada. Kalau panjang umur lah. Bulan depan berapa hari bulan dah? Tak ada pula. Bulan depan tak ada. Saya pergi Turki 22 hari bulan. Sebelum 22 tolak pergi Turki. Ada tak? Boleh? Boleh. 22. Begitu. Ada? Saya pergi Turki 22 hari bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawir qulubana
بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان في البحر فأطلعه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان في أيدي الناس فأعطينا يا رب العالمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.